Ini kita nak bawakan kepada anda program Kartini. Dan untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu yang sudah pun bersedia di talian Zoom sekarang ini, Puan Siti Fitriah Harun yang merupakan pengasas Raif Fili World Sendirian Berhad, dan kita nak bawakan topik di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Assalamualaikum Puan Siti. Hai, Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti kerana sudi bersama dengan kami menerusi program Kartini hari ini. Ya, terima kasih juga jemput Raifili. Saya mewakili pihak Raifili lah. Hmm, Sebelum tu saya kenalkan diri lagi sekali. boleh, tak ada Saya masalah. Siti Silakan. Fitriah. Alright, okay. Saya Siti Fitriah binti Harun, founder untuk Raifili World Sdn Bhd. Mhm. Dan kepakaran kita ialah membantu suri rumah menjana income secara mudah tanpa satu sen modal pun, dengan hanya pakai batik, duduk rumah, buat duit. Macam tu. Itu dia cukup menarik. Tagline dia apa? Sekali lagi Puan Siti. Duduk rumah. Tagline pakai batik, Pak- duduk rumah, buat duit. Okey, itu. Itu Jadi kempen kita lah. okey. Kita nak membantu orang. Okey, itu sedikitlah pengenalan untuk kita tetamu kita Puan Siti Fitriah yang merupakan pengasas Raifli World Senior Bar. Betul saya sebut Raifli. Ya, betul. Raifili. Okey. Raifili. Tertarik Hmm. dengan nama Rafili itu sendiri. Macam mana boleh datangnya idea nak namakan produk Puan Rafili ni? Ya, sebenarnya Raifili ni adalah gabungan nama. Mhm. Nama-nama anak saya ni Raisa, Raika. Okey. So, saya ambil Rai. So, nama saya sendiri Siti Fitriah. So, kita Mhm. ambil Fi, and husband saya Muhammad Rosli. So, kita ambil Cik Lee. Lee, gabung-gabung jadilah Raifili. Hmm. Tapi tak sangka pula meletup namanya. Alhamdulillah di sekarang ni di setiap kain batik kita tu dah Mhm. setiap ada nama Raifili, Raifili, Raifili. Setiap inci dekat kita ni ada Raifili. Kalau boleh tengok kan, sini pun ada Raifili. So Okey. alhamdulillah lah gabungan nama. Baik, cukup menarik sebenarnya idea yang datang untuk namakan produk Raifili itu gabungan nama anak, nama puan sendiri dan juga nama suami ya. Jadi tadi pada awal pun puan dah kongsikan pakai kain batik duduk rumah buat duit. Jadi kita nak tahu juga apa Betul. sebenarnya perniagaan yang dijalankan oleh puan sendiri yang puan jalankan sekarang ini. Alright, okay. First kali kita memang memfokuskan untuk kain sarung batik tu, kain Okey. batik je. Dan kita fokus untuk bantu seluruh rumah jual secara online. Mhm. Jual secara online je dan tak perlu keluar modal. Kita guide dia orang, kita bagi ilmu bisnes, and then kita tolong postkan barang semualah. Dan alhamdulillah lah, kita wujud ni waktu PKP je tuan. Okey. Dan sejak PKP tahun lepas, alhamdulillah mendapat sambutan dan ramai yang terbantu. Ada yang dah capai juta pun bersama kita. Wow, cukup hebat ya. Dalam tempoh berapa, Kawan pun. dalam tempoh yang cukup singkat dapat Ya, income jutaan betul. ringgit. Okey. Ya, betul. Mulanya pada Untuk tahun yang bila puan? Kita untuk Raifili ni sebenarnya 2018 dah start. Tapi Okey. waktu tu saya jual sebagai dropship je. Mhm. Kain batik ni kita belum fokus lagi. Tapi waktu PKP tu, waktu pandemik tu kita tak dapat barang yang lain, kita ada kain batik je. Mhm. Waktu tu lah baru saya fokus. Kalau nak ikutkan Raifili ni tuan, sebelum pandemik tu, kita sebulan still belum 100,000 pun sebulan. Mhm. Tapi 5 bulan lepas tu, 5 bulan 6 bulan lepas tu kita capai 1 juta sebulan. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dengan menjual kain batik saja ya, dapat jutaan Ya, ringgit. betul. Okey, setakat ini kenapa memilih kain batik tu? Tadi macam puan katakan tadi, itu saja produk yang tinggal untuk dijual atau untuk dipasarkan. Tapi Ya, kenapa nak memasarkan kain batik? Kenapa tak buat kain baju kurung ke dan lain-lain? betul. Okay, first kali kita cuba waktu tu kita rasa menarik. Kenapa orang muda tak nak pakai kain batik dah ni? So kita Mhm. rasa macam nak bagi inspirasi untuk orang muda. Pakailah batik, ini kan tradisi Malaysia kita. Mhm. Macam tu. So kita wujudkan trend daripada kain sarung batik tu, diorang boleh buat baju semua. Yang tu satu. Lepas tu batik ni juga kita cuba nak naikkan martabat dia balik. Betul So betul. kita tengok pasaran batik macam makin lama makin slow down kan. Mhm. So kita rasa macam jual je lah batik ni, at least kita boleh
naikkan nama Malaysia juga. Itu yang kita cuba work out. And then sekarang kita pun dah jual lebih 300,000 meter sebulan Okey. kain batik. Banyak sebenarnya. Alhamdulillah. Dan misi kita memang kita nak nak pastikan batik ni jadi pilihan fashion sepanjang zaman. Kita tak mau batik ni ditinggalkan macam tu. Dia jadi pilihan masyarakat kan. Dahlah selesa, ada unsur-unsur tradisi kita, ada unsur Malaysian kan, ada bunga raya semua. Yang itulah kita cuba buat dan cuba kita olah bagi jadi ada orang kata fashionable sikit lah, design-design dia up to date sikit. Tapi itulah penting apa kita kata misi asal tu untuk mengekalkan tradisi kain batik tu untuk generasi masa kini. Dan bila kita menyebut batik, kebanyakannya kita tahu terkenal di bahagian pantai timur Terengganu, Kelantan. Macam Raifili sendiri masih lagi menekankan dari kita kata pattern tu macam mana? Dari Okey, pattern macam mana? Pattern yang macam masih lagi bunga-bunga ke ataupun bagaimana? Ya. Betul. Untuk Raifili sendiri kita banyak buat research konsep tradisional and then kita sendiri olah apa yang lambang Malaysia kita. Contoh macam bunga raya lambang kita kan. Dan kita pelbagaikan keadaan bunga raya tu and then kita banyak unsur-unsur bunga-bunga Malaysia lah. Kita variasikan dari segi warna dengan cara olahan design. Kita memang ada textile designer yang memang expert dalam batik lah. Memang kita design sendiri kain corak-corak ni semua. Okey, bagaimana pula dengan sasaran? Adakah memang memfokuskan untuk wanita saja ke disebabkan pandemik ini ramai tak boleh nak keluarkan sebab kita tengok juga situasi sekarang bila dah tak boleh keluar ada juga kaum lelaki yang pakai baju kelawar isteri. Macam mana tu? Adakah lepas ni nak besarkan lagi nak buat kain pelikat ke? Okey, untuk sasaran kita memang memfokuskan suri rumah. Dan sebenarnya kita nak suri rumah kita ni mula bangkit dan ada duit sendiri. That's why Raifili ni adalah, saya tak cakap Raifili ni adalah satu perniagaan. Saya cakap Raifili ni adalah satu perjuangan. Di mana kita berjuang untuk bantu suri rumah, bagi dia orang ilmu bisnes, guide dia orang macam mana nak jadi macam saya ke, kan boleh ada hasil sendiri and then dalam masa yang sama dia orang kekalkan, boleh bantu kekalkan kita punya tradisi kita ni dengan kain batik, naikkan martabat kain batik dan dalam masa yang sama dia orang juga boleh buat duit dengan kita. Yang tu yang kita ni, yang misi kita lah. Okay, baik. Dan kita nak tahu juga ya Puan Siti, bagaimana Puan Siti melaksanakan perniagaan ini secara online. Kan rata-rata perniagaan memang sekarang ini semuanya berlangsung kita lakukan secara dalam talian. Puan Siti sendiri sebagai usahawan, adakah perniagaan online ini memang memberi impak besar? Ya, betul. Buat masa sekarang, Raifili ni sendiri memang boleh dikatakan 100% fokus online sahaja. Dan kita tengok waktu pandemik macam ni, demand masyarakat dah bertukar. Kalau dulu diorang nak offline kan, beli, nak tengok, nak pegang kain. Tapi alhamdulillah sekarang bila kita jual secara online pun orang memang boleh nak membeli je. Orang macam percaya je nak membeli. Dan kita tengok online ni lagi cepat lah. Lagi cepat. Dan kita punya suri rumah pun diorang tak perlu keluar rumah semua. You all duduk rumah, okay, promote saja. Nanti apa-apa HQ yang aturkan poster semua. Tu yang kita kata bantu suri rumah tu. Kita bagi bahan marketing semua. Dan diorang boleh buat secara online dan bila online ni juga kita fokus untuk bantu wujudkan sistem dropship. Okey. Memang kita 100% sale daripada dropship sebenarnya. Memang nak membantulah terutama sekali suri rumah untuk dapat apa kita kata side pocket ataupun duit sampingan lah untuk melangsungkan kehidupan. Sebagai contoh kan Puan Siti, saya ni seorang lelaki, kita nak beli kain batik untuk ibu kita ke pasangan kita ke, apa sebenarnya perkara pertama yang perlu saya utamakan bila nak beli pakaian lagi-lagi dalam platform online ni?
Right, okay. Kalau untuk online ni, memang kita banyak tekankan untuk kita win dalam online juga, kita tekankan result, feedback customer. So feedback customer, dia orang punya screenshot WhatsApp dia orang berpuas hati, lepas kita jual kita follow up balik, and then lepas daripada feedback tu kita minta dia orang buatkan baju, and then dah siap baju and then share OOTD dia orang. Happy face customer tu sendiri. Lepas tu kita sendiri jugalah kena pakai, and then team staff kita juga. So bukannya kita suruh orang, kita pun tak pakai, tak adalah. Kita sendiri pun yang berkempen juga. So dekat situ saya tengok bila secara online ni, bila kita share result ni memang paling power lah kat situ. Orang dalam online ni orang tengok orang lain beli, dia mulalah rasa nak membeli juga. Ya, betul. Sangat mudah lah nak terpengaruh kan bila tengok orang menikah cantiknya dia pakai. Ambil lah satu, belilah satu kan. Okey, baik. Untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kami melalui program Kartini, hari ini kita bersama dengan tetamu kita Siti Fitriah Harun, merupakan pengasas Rifli World Senior Berhad, dengan topik di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Baik Puan Siti, kita nak tahu juga dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, apa antara cabaran lah, lagi-lagi cabaran perniagaan semasa tempoh pandemik ni? Alright, untuk PKP ni, permulaan dahulu, kita susah nak dapatkan stok. Sebelum ni Rifli jual banyak produk, so susah nak dapat stok. Tapi rupa-rupanya itu di setiap masalah dia ada peluang. Rupa-rupanya bila susah nak dapat stok lain, kita boleh fokus dengan satu stok yang ada kat depan mata. So kita pun growing lah. Alhamdulillah. So dalam masa yang sama kita, staff kita lah, dia orang susah nak bekerja kan. So waktu awal-awal pandemik dulu, saya dengan suami, dengan adik ipar lah yang fight gila-gila. Daripada waktu tu kita handle 60 orang dropship je Januari. Lepas tu kita punya grow sampai 10,000 orang dropship dalam masa 5 bulan je. Waktu tu tangan dah jadi sotong semua dah. Sebab cabaran pandemik kan, staff tak kena kerja. Dan Alhamdulillah sekarang bila ada 60% ni, staff boleh bekerja, tapi tak semua. Tapi cabaran jugalah dekat situ nak handle yang work from home, yang datang sini. Lepas tu kita tak allow langsung untuk walk in dengan dari segi SOP semua. Yang tu biasalah, tapi betul lah, boleh meniaga, boleh datang juga. Betul. Tapi bagi saya untuk PKP ni, kita bagi saya Rifli adalah yang wujud waktu PKP, dan dalam masa yang sama Rifli boleh lahirkan usahawan daripada suri rumah. Waktu PKP ni dah ada buat jutaan, ada buat 100,000 sebulan, ada yang kena COVID pun boleh buat 100,000 lagi sebulan. So kita tak adalah kita kata terlalu mencabar, tapi apa yang kita pegang dalam setiap masalah pasti ada peluang. Betul. Sesuai dengan topik yang kita bawakan hari ini, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Walaupun dalam tempoh PKP pandemik COVID-19 tak boleh nak keluar rumah, suri rumah juga sebenarnya boleh kita kata buat duit lah dengan Rifli. Okey, Puan Siti, dah berapa lama sebenarnya Puan Siti dalam bidang perniagaan ini? Kalau sebelum Rifli ni memang dah berniaga ke bagaimana? Sebelum ni saya seorang accountant dan kita buat part time sebagai dropship je lah, banyak-banyak produk. Tapi start PKP tahun lepas memang kita fokus 100% dengan kain batik ni. So kalau nak ikutkan fokus baru setahun lebih lah. Setahun lebih. Tapi tak sangka naik sampai boleh buat jutaan ringgit sebulan kan. Alhamdulillah lah. Kita doakan memang selepas ini akan berkembang lebih maju lah. Dan sepanjang setahun lebih dalam bidang perniagaan secara online ni kan, ada tak do's and don'ts lah nak dikongsikan untuk usahawan-usahawan baru yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan ni, Puan Siti? Okey, untuk bisnes sendiri, macam saya sendiri, saya belajar untuk dalam kita nak buat bisnes ni, kita kena ada mentor. Kita kena ada orang yang bimbing kita. Kalau tak, kita shot sendirilah, langgar dinding, kita rasa kita buat betul, tutup, dah rugi semua. Saya sendiri memang ada mentor sampai sekarang, walaupun kita dah buat sebanyak semua. And then kena belajarlah, ada mentor. Lepas tu guna apa yang ada kat tangan. Macam kalau kan situasi pandemik macam ni, saya rasa kalau macam Tuan katalah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan lah. Sebenarnya kita kena cari jalan, bukan cari alasan. Betul.
Mesti kalau ada orang lain boleh berjaya, kenapa tidak kita? Of course ada jalan. Mesti Allah datangkan sesuatu, mesti dia nak beri sesuatu yang lebih indah. Ya. Itu yang saya nampak lah. Lepas tu jangan mindset kita kena betulkan lah dekat situ. Mindset, and then dari segi energi kena bercircle, kena berkawan dengan orang yang boleh bagi nasihat, bukan punah sihat. Ini dah lah pandemik. Yeah. Dah lah pandemik. Kau pergi cari orang yang memang low energy dia memang give up. Lagi give up lah kau. Apa kata kau cari penasihat? Bukan penasihat. Yeah. Cari penasihat yang boleh naikkan semangat kita, boleh bagi idea ke, berkawan dengan orang yang betul lah. At least kita boleh terdorong lah juga kan. Selalunya pilihan kita ni kebanyakan ikut orang. Tu yang do lah. Yang untuk yang don'ts dia bagi saya, jangan buat bisnes tanpa orang bimbing. Tanpa bimbingan. Dan kalau nak buat bisnes, jangan terus melompat, terus guna modal yang besar. Start dulu sikit-sikit. Bila you ada ilmu, insyaAllah dari yang sikit boleh jadi besar. Untuk Raifili kan tuan, alhamdulillah, kita kan baru, so tak boleh pun nak buat loan bank semua. Tapi alhamdulillah bila kita ada ilmu, cikgu kita tu bimbing kita macam mana daripada zero modal. Memang saya orang susah sebenarnya. Memang ayah pun dah tak ada. Kan, memang start daripada kosong. Memang zero modal lah. Daripada zero modal tu kita boleh pusing modal tu, untung tu sampai kita dah boleh beli stok berjuta sebulan. Wow. Memang start daripada kosong. Sampai sekarang tak boleh buat loan business kan, baru. So tak sangka lah. Tak sangka ilmu tu membantu sebenarnya. Betul. Bimbingan. Tu dia sedikitlah panduan yang dikongsikan Puan Siti untuk semua usahawan-usahawan baru yang baru nak berjinak dalam perniagaan ini. Tak ada alasan untuk anda ya. Yang paling penting ilmu dan juga kalau boleh surrounding tu juga paling penting. Kena ada orang-orang yang positif. Jangan orang yang down, kita pun jatuh ke gaung. Okey. Puan, saya sedang melihat juga Instagram Raifili. Memang banyak sebenarnya design-design yang saya rasa cantik sangat. Kalau boleh kongsikan juga sekarang ini trend bagaimana kain batik yang dipakai oleh suri rumah lah. Macam mana tu? Okey, dia produk kita ni asalnya adalah kain sarung yang dah memang macam mak-mak kita dulu pakai, terus sarung pakai t-shirt kat rumah and then pakai kain batik yang sarung ikat-ikat tu kan. Itulah produk kita. Tapi kita upgrade dia punya design tu, tak naklah klasik sangat, tak naklah tradisional melampau yang macam untuk rumah aja. Kita nak baju kita ni macam ada warna dia, dari segi ada abstract dia juga, semua bagi up to date. Dan dia orang nak pakai kain batik kita ni buat baju dan pakai keluar, outdoor. So kita masukkan elemen-elemen tumbuhan lah banyak, dan color tu kita mainkan yang warna yang lebih ceria lah untuk tarik minat orang muda juga. Dan sekarang alhamdulillah kita punya customer, kalau dulu makcik-makcik je kan, yang duduk rumah yang beli kain batik ialah pakai sarung. Kalau dulu mindset rumah kain batik untuk pakai sarung kat rumah kan. Tapi alhamdulillah apa yang kali cuba perkenalkan, bukan sahaja pakai kat rumah, sekarang ambil kain batik ni buat baju. You boleh buat baju yang cantik dan trendy, you pun selesa. Sebab kain batik kan memang mak-mak pakai kat rumah sebab selesa, kesak peluh. So sekarang you nak kesak peluh dekat luar pun boleh pakai Raifili punya kain. Yang paling cantik, yang paling penting sesuai untuk dipakai dan cantik lah kan, design yang ketengahkan oleh Raifili Worlds sendiri. Okey Puan, kita kesuntukan masa sebenarnya, tapi sebelum tu kita nak tanyalah pada Puan, apa nasihat untuk semua pendengar yang baru nak menceburkan diri, dan bagaimana mereka nak dapatkan kita kata info lah berkenaan dengan Raifili World, nak dapatkan produk-produk Raifili World. Silakan. Untuk nasihat saya, orang dekat luar sana mungkin ada yang tengah struggle ke apa, cari orang untuk bimbing kita. Cari kawan yang boleh bimbing ataupun mentor. Macam saya sendiri, mentor saya Datuk Wira Dr. Azan Osman. Memang kita ada mentor, dan you kena ada kemahuan dulu. Bila ada kemahuan, memang akan ada jalan. You akan cari jalan. Jangan cari alasan, tapi cari jalan. Itulah. Otak kita ni kadang-kadang dia terlalu liar lah sikit. Dia tiba-tiba nak create alasan itu. PKP ni duduk rumah je lah, tak payah ni. Tak ada, bangkit. Kalau you nak, you akan cari jalan. Betul. Kalau you ada kemahuan, you akan cari jalan. Jangan cari alasan.
Okay, fight sampai dapat. Kalau tengok orang lain boleh buat, kenapa tidak kita? Kita pun mesti boleh buat. Itu dia Itulah semangat yang kita saya nak. rasa. Okey, bagaimana pun nak dapatkan produk Raifili World? Produk Raifili ni boleh juga dapatkan dengan kita punya dropship kita sebenarnya banyak, dah lebih 25,000 orang dropship Raifili. Boleh dapatkan dengan kita punya ejen sah Raifili ataupun boleh pergi kat kita punya page Raifili World, IG Raifili World, semualah social media kita ada, YouTube semua, TikTok Raifili World, semua ada. Sangat mudah Dan ya boleh untuk contact. dapatkan produk Raifili World di semua platform sosial media Raifili World. Okey. Kalau website kita ada raifili.com. Raifili.com. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Fitriah kerana sudi berkongsi cerita, pengalaman dan juga kata-kata motivasi lah untuk semua pendengar bernama radio yang baru saja nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Baik, terima kasih Puan sekali lagi. Assalamualaikum, jaga diri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Puan Siti Fitriah Harun, pengasas Raifili World Sdn Bhd dengan topik di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian saja untuk program Kartini terbitan Natasha Aimi. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Cantiknya. Hey.